nahmaduhu Enggak, Ustaz, gini Ustaz. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma ihfazna wahfaz biladana minal waba wal bala. Amin. Ya Allah, peliharalah kami dan peliharalah negara kami daripada segala wabak dan segala bala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersempena dengan kawalan pergerakan ini, insya-Allah kita ahli keluarga di Teratak di Kampung Tok Pu ini akan buat satu tazkirah selepas maghrib sebagai pengisian untuk ahli keluarga kita. InsyaAllah kita akan bacakan hadis-hadis daripada kitab hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. InsyaAllah malam ni kita akan ambil satu hadis yang pertama daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini, insyaAllah. Hadis yang bertajuk takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Ini sebagai panduan daripada baginda Nabi SAW kepada kita yang menjadi umat akhir zaman ini. Bagaimana kita nak menghadapi akhir zaman ini, Nabi telah bagi tips kepada kita dan juga panduan kepada kita untuk hadapi suasana yang berlaku di akhir zaman hari ini. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yang mana Imam At-Tirmizi kata hadis ini adalah hasan sahih. Itu matan hadis yang disebut oleh baginda Nabi melalui riwayat daripada seorang sahabat dia, Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata. Mana nasihat yang cukup memberi kesan kepada para sahabat, sebuah nasihat, sebuah kuliah yang Nabi sampaikan sehingga sahabat kata, Irbad bin Sariyah kata, ianya memberi sentuhan kepada hati kami dan menyebabkan menitis air mata kami. Lalu para sahabat pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami. Mana betapa memberi kesannya nasihat ini sehingga sahabat ingatkan ini adalah wasiat akhir daripada Nabi SAW. Maka berilah pesanan kepada kami. Oleh kerana seolah-olah ini sebagai wasiat akhir wahai Rasulullah, maka berilah pesanan kepada kami sebagai panduan kepada kami ini. Lalu baginda SAW bersabda,
aku menasihati kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Ini wasiat pertama Nabi. Nasihat pertama Nabi iaitu sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Dan kedua, mendengar serta taat kepada pemimpin kamu. Dengar dan taat, as-sam'u wa ta'ah, kepada pemimpin kamu. Sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Nabi kata, walaupun seorang hamba yang telah dilantik menjadi pemimpin, maka tugas sebagai seorang rakyat, dari kalangan rakyat ini, mesti dia patuh dan taat kepada pemimpin dia dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah. Dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya. Ini Nabi sebut sebagaimana peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi kata sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini Nabi sebut khusus kepada para sahabat dan umum kepada kita semua. Nabi kata, kalaulah di kalangan kamu, wahai sahabat-sahabatku, yang hidup panjang, maka kamu akan melihat bagaimana perselisihan yang banyak berlaku. Memang apa yang Nabi sebut ni, sebahagian daripada para sahabat melihatnya. Tak? Sebahagian daripada para sahabat melihat. Antaranya, apa yang berlaku di zaman pemerintahan, akhir pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Berlakunya perselisihan di kalangan umat. Kemuncaknya apa yang berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika mana berlakunya perang Jamal, berlakunya perang Siffin, dan berlakunya kekecohan-kekecohan di zaman pemerintahan Sayyidina Ali dan di zaman pemerintahan Hasan bin Ali. Kemudian pada akhirnya barulah ada penyatuan di kalangan umat. Ini apa yang Nabi sebut kepada para sahabat, berlakunya perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Nabi beri tips kepada kita apabila berlaku perselisihan di kalangan umat Islam ini berbalah sesama sendiri, bertelingkah sesama sendiri, maka jalan paling selamat Nabi kata fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah ajaran aku. Begitu juga berpegang teguh dengan sunnah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Terutamanya khalifah yang empat. Begitulah juga para ulama dari kalangan para sahabat. Boleh kita jadikan sebagai panduan dan juga sebagai ikutan dalam beramal dalam beragama. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham. Nabi pesan abdu alaiha bin nawajid, maknanya berpegang teguhlah. Sehingga Nabi pesan seolah-olah macam kita disuruh gigit dengan gigi geraham. Kalau gigit dengan gigi depan ni mungkin boleh cabut, tapi bila gigit dengan gigi geraham, kalau ikut Maulana Abdul Hadi, dia terjemahkan nawajid ni, dia kata gigi geraham busu. Mana gigi geraham paling belakang sekali. Nabi suruh abdu alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah, gigitlah dengan gigi geraham busuk. Dan jauhilah perkara-perkara yang baharu, iaitu perkara bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Itu riwayat Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi rahimahumullah. Kita tengok keterangan yang disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam dalam menjelaskan hadis-hadis ini. Dia kata hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW untuk umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kekacauan dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Zaman hari ini kita boleh tengok umat Islam berpecah belah, bukan setakat berbalah dari sudut kefahaman, dari sudut mazhab dan sebagainya, tapi sampai peringkat umat Islam berperang sesama sendiri, berbunuhan sesama sendiri. Kita boleh tengok apa yang berlaku di Syria hari ini, tak sesa-sesa. Kita boleh tengok apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Mesir, dan di seluruh negara umat Islam berlaku perselisihan-perselisihan yang banyak yang Nabi sebut ikhtilafan kathira.
Ingat, ikhtilafan kathira sini Nabi tak sebut di antara umat Islam dengan kafir, tidak. Tetapi ikhtilafan kathira ni sesama umat Islam. Tak, sesama umat Islam, antara ahli sunnahnya, syiahnya, antara tak ahli sunnah sesama ahli sunnahnya, antara manhaj dengan manhajnya, antara firqah dengan firqahnya, dan pelbagai lagi perselisihan-perselisihan yang banyak ini. Oleh sebab itu, siapa yang mahu selamat, maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebut dalam hadis ini. Siapa-siapa yang ikut Nabi kata di zaman kemuncak fitnah dan sebagainya ni, cara paling selamat adalah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam peristiwa penyakit wabak, Nabi dah pesan kepada kita. Ketika menghadapi wabak, cara dia jangan berpindah-pindah. Orang yang duduk di kawasan wabak jangan keluar daripada kawasan wabak. Orang yang duduk dari luar kawasan wabak jangan masuk kawasan wabak. Ini pesanan, ini panduan, contoh yang Nabi ajar kepada kita. Siapa nak selamat, ikut. Tapi siapa tak ikut, maka dia tak berlaku apa yang berlaku. Kita tengok tempat kita asalnya hanya ada 20 lebih kes. Tetapi oleh kerana berlakunya pergerakan di antara negara wabak kepada negara-negara termasuk negara kita, maka berlakulah apa yang berlaku hari ini, sehingga kita diperintah untuk kawal pergerakan kita masing-masing. Pertama, pelajaran yang pertama kita boleh ambil daripada hadis ini, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan dan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini maksud takwa, iaitu menjunjung segala perintah, maknanya melaksanakan segala perintah, dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama, takwa, yang hari ini seluruh umat Islam kita di Malaysia tak dapat dengar pesanan takwa daripada khatib-khatib kita seluruh negara. Tak. Yang mana pesanan ni diwajibkan kepada umat Islam. Dalam mazhab Syafi'i letak kewajipan ataupun rukun kepada khutbah. Setiap kali khutbah Jumaat mesti ada pesanan takwa, wasiat kepada takwa ni. Hari ni seluruh umat Islam tak dengar benda ni. Tak. Melainkan orang yang cuba ambil pelajaran, ambil pengajian daripada sendiri-sendiri lah. Tak? Kalau ikut kira, itu pesanan wajib setiap mingguan kita. Jadi ini pesanan pertama ataupun pelajaran pertama yang kita boleh ambil, iaitu berkaitan dengan takwa. Maksud takwa paling ringkasnya menjunjung segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kedua, mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, iaitu pemimpin lah. Perdana Menteri ke, menteri-menteri ke, menteri besar ke, itu mereka termasuk dalam pemimpin. Mesti patuh dan taat kepada pemimpin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba. Walaupun mereka terdiri dari golongan hamba. Apatah lagi kalau mereka sekadar berbeza parti politik dengan kita. Bila dilantik dia menjadi pemimpin, kita kena as-sam'u wa ta'ah fi ghairi maksiatillah. Kita kena taat dan patuh pada perkara yang bukan maksiat. Mesti taat. Contoh, dalam masa wabak ini, pemerintah, kerajaan kita dah perintahkan supaya kita kawal pergerakan. Jangan banyak sangat gerak. Gerak hanya yang perlu saja. Okey, kita kawal lah. Tak? Macam Abang Mak Pesang tu. Nampak? Jadi jangan kita banyak keluar kecuali apa-apa yang perlu sahaja. Nak beli barang, nak apa tak? Maka sam'a wa ta'ah di situ kewajipan. Selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Syarat kita nak taat pada pemimpin ni apabila mereka berpegang teguh dengan Quran dan juga Sunnah. Maka kewajipan kepada kita kena turut, kena taat, kena patuh kepada mereka. Dan sunnah-sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Dia ikut sunnah-sunnah khulafa' ar-rasyidin, kita kena patuh, kita kena taat. Kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat seperti ini bererti patuh kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pemimpin ni, mereka ni meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka
memerintah dengan menuruti sunnah Nabi. Nah, sebab khalifah-khalifah ni mereka adalah orang yang iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Orang yang mendirikan agama dan mentadbir mengurus dunia ini dengan urusan agama. Itu maksud khalifah, maksud pemimpin. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Maka menjadi tanggungjawab kepada rakyat untuk turut, untuk patuh kepada pemerintahan yang betul-betul mengikut ajaran Al-Quran dan juga ajaran sunnah Nabi SAW. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kepada sunnah-sunnah Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Mereka semua ini diiktiraf sebagai khalifah yang dilantik secara resmi dan dibai'ah oleh seluruh para sahabat yang ada pada ketika itu. Maka ini utamanya Khulafa Ar-Rashidin yang difahami oleh para ulama. Termasuk juga apa yang difahami oleh para ulama, mana-mana di kalangan para sahabat yang dikategorikan ulama dari kalangan para sahabat, kita boleh ikut apa yang mereka buat. Walaupun setengah-setengahnya benda yang Nabi tak buat, tapi mereka buat. Ini sebahagian orang diletak sebagai bid'ah hasanah. Ada orang terjemah lagu tu. Tapi bahasa yang lebih tepat kita kata itu juga sunnah yang dipanggil sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Contoh kita ambil benda sembahyang tarawih 20 rakaat. Waktu Nabi tak pernah buat, tapi Saidina Umar yang buat. Maka kita boleh buat. Tak? Menghimpunkan Al-Quran. Nabi tak pernah bukukan Al-Quran sebutir 30 juzuk, tapi dihimpunkan di zaman Abu Bakar. Ini juga termasuk sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Tak? Benda lagi, buat sistem pengajian. Malam Jumaat ngaji tafsir, malam Ahad ngaji fiqh. Ini dibuat oleh Ibnu Umar ataupun Ibnu Mas'ud. Maka benda ni juga termasuk dalam sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Dan ada disenaraikan lebih dari 20 lebih amalan-amalan yang tak dibuat oleh Nabi tapi dibuat oleh sahabat, diiktiraf sebagai sunnah. Antaranya juga kita ambil azan 2 kali pada hari Jumaat. Ini tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku zaman Saidina Abu Bakar, tak berlaku zaman Saidina Umar. Hanya berlaku bermulanya zaman Saidina Uthman bin Affan. Itu juga dikategorikan sebagai sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kepada sunnah-sunnah Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, iaitu utamanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, iaitu berpegang kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah, di mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang akan beruntung mendapat syurga pada hari kiamat nanti. Berpegang teguh dengan ini, maka insya-Allah kita akan selamat. Yang Nabi kata tidak akan tersesat sampai bila-bila. Keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah. Dalam hadis Nabi jelaskan sebagai bid'ah dalalah dipanggil bid'ah dalalah, iaitu perkara baru dalam urusan agama yang menyesatkan, iaitu fahaman-fahaman berkait dengan fahaman-fahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh daripada agama. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara-perkara yang baru itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, iaitu bukan bid'ah dalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa, iaitu dinamakan bid'ah hasanah. Ini satu isu yang paling merumitkan di kalangan umat Islam, iaitu dalam isu perkara bid'ah. Umat Islam khususnya di kalangan para ulama berkhilaf, berselisih dalam memahami apa itu bid'ah, dan macam-macam andaian dan juga macam-macam pandangan yang dikemukakan. Pendek cerita, kita boleh bahagikan dalam banyak-banyak pandangan-pandangan ulama dalam perkara bid'ah ni ada 3 kategori. Ulama dalam memahami perkara bid'ah. Kategori pertama, kategori mutasyaddidin, kategori yang tegas, yang orang kata keras dalam memahami perkara bid'ah, yang dianggap bid'ah hanya satu, tak ada 2, tak ada 3, tak ada bid'ah hasanah, tak ada bid'ah dalalah, hanya bid'ah, semuanya dalalah.
sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh sebahagian ulama. Kedua, kumpulan yang pertengahan. Kumpulan yang pertengahan, iaitu kumpulan yang menganggap bid'ah, adanya bid'ah dalalah dan adanya bid'ah idhafiyah dipanggil. Contoh yang dipelopori oleh siapa? Oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Imam Hasan Al-Banna dia bahagikan bid'ah pada dua kategori, iaitu bid'ah dalalah, bid'ah yang menyesatkan, dan yang kedua bid'ah idhafiyah. Apa dia maksud bid'ah idhafiyah? Bid'ah yang disandarkan kepada agama. Asal dia ada, tapi disandarkan. Contoh kita kata dicontohkan seperti semayang hajat. Semayang hajat tu bukan bid'ah, ada dalil dia, walaupun dalil dia dianggap dhaif sebahagian ulama. Tapi kita buat secara berjemaah, ini dia panggil idhafiyah, dibuat zaman kita, maka itu dipanggil bid'ah idhafiyah oleh Imam Hasan Banna. Lagi benda lagi, contoh tahlil. Tahlil memang tak berlaku zaman Nabi, majlis tahlil ni, tetapi bacaan-bacaan dia tu ada dalil. Ayat kursinya, la ilaha illallahnya, 3 kul ni dibaca tak? Ada dalil, ada sandaran pada agama. Tapi kaifiat cara laksanakan tu, itu dipanggil disandarkan, dibuat-buat di zaman kita, maka itu dipanggil bid'ah idhafiyah oleh Imam Hasan Banna. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang terlalu ringan sangat, terlalu bermudah-mudah. Segala apa dikira hasanah, dikira baik belaka, boleh buat belaka. Ini kumpulan yang amat bermudah-mudah. Jadi kita kata kumpulan paling selamat yang kita boleh ikut, kumpulan pertama, ataupun paling ringan kita boleh ikut pandangan kumpulan kedua sahaja dalam bid'ah ni. Lebih selamat sebagaimana yang Nabi sebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Paling selamat mu nak ikut adalah cara beragama yang dibawa oleh Nabi dan cara beragama yang difahami oleh para sahabat sahaja. Kalau kita nak bahagikan bid'ah hasanah, sebagaimana yang ulama kata bid'ah hasanah yang dibuat oleh Nabi, yang dibuat oleh sahabat. Sebab apa dikatakan bid'ah? Sebab Nabi tak buat, itu bid'ah. Sebab apa dikatakan hasanah? Sebab sahabat yang buat, maka dianggap sebagai hasanah, apa yang baik. Tapi selepas daripada sahabat, tak ada lagi otoriti orang untuk mereka-reka dan juga menokok tambah dalam urusan agama ini, dalam urusan agama. Jadi pokok pakarnya kita kata isu bid'ah ni adalah satu isu yang besar di kalangan umat Islam, khususnya di zaman kita hari ini, yang sebahagiannya memahami, sebahagiannya kurang faham, sebahagiannya celaru dalam memahami apa itu bid'ah. Sedangkan bid'ah ni satu benda besar yang kita boleh tengok dalam hadis-hadis. Nabi tak pernah memuji sebarang bentuk bid'ah, sekali pun Nabi tak pernah puji. Kita ambillah mana-mana hadis pun, semua hadis isu bid'ah ni semua dicela oleh Nabi SAW. Ulama letak gini, dua perkara yang penting yang kita kena fahami dan dua perkara yang penting yang kena kita jauhi. Perkara pertama dalam isu tauhid. Isu tauhid, isu pertama. Yang mesti kita kena faham sebagai umat berkait dengan akidah kita, isu tauhid. Lawan kepada tauhid, syirik. Mesti juga kita ambil faham dan kita kena kenal sungguh-sungguh apa itu syirik. Yang kedua, isu sunnah. Umat Islam pada hari ini mesti memahami apa itu sunnah Nabi. Dan lawan kepada sunnah perkara bid'ah. Lawan kepada sunnah itu perkara bid'ah. Keempat-empat perkara ni menjadi tanggungjawab kepada umat untuk fahami. Kalau kita tak berapa faham dia ni, maka kita duduk terumbang-ambing dalam urusan agama kita. Perkara tauhid dan perkara syirik, perkara sunnah dan perkara bid'ah. Sebab kedua-dua ni dia berlawanan. Tauhid lawan dia syirik, dan sunnah lawan dia bid'ah. Yang mesti empat-empat perkara ni kita kena fahami dengan baik. Dan inilah pesanan Nabi kepada kita semua. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran yang dibincangkan ataupun disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam ini. 4 pengajaran penting yang kita boleh ambil daripada hadis pertama dari kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum